Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah dapat kita bertemu kembali untuk kita menyambung perbincangan berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdasarkan kepada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan hadis yang ke-21 yang diletakkan tajuk oleh pengarang, iaitu ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Jadi antara tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Jadi hadisnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhal wa qurra'un fasaqah, akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil. Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Ya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dari segi hadis ini jelas. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita dua tanda kiamat ataupun peristiwa akhir zaman ini. Mana peristiwa akhir zaman lah, yang juga merupakan tanda kita berada di akhir zaman, iaitu ahli ibadat yang jahil, ya, rajin beribadat tapi tanpa ilmu, dan yang keduanya orang yang alim, yang punya ilmu pengetahuan tapi fasik, ya, melakukan dosa. Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang dua golongan ini. Ya, sebab kalau kita lihat, syaitan ini macam-macam mana pun dia sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Ya, kata syaitan, la'aghwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka keseluruhannya. Mana itu sekiranya dia mampu lakukan. Yang sumpah syaitan kepada Allah SWT untuk menyesatkan manusia ni. Jadi syaitan dia sentiasa berusaha macam-macam mana pun untuk supaya manusia ni atau kita ni lari daripada panduan agama. Ya. Jadi mereka menggunakan, syaitan menggunakan berbagai-bagai teknik, ya, berbagai cara untuk menyesatkan manusia dengan cara yang berbeza. Ia bergantung kepada seseorang, bergantung kepada keadaan seseorang. Berdasarkan kepada hadis ini, bagi orang yang jahil, bagi si jahil, syaitan akan suruh dia rajin beribadat. Bagi orang yang rajin beribadat, syaitan suruh dia rajin beribadat kerana ibadah orang jahil kemungkinan besar tidak sah atau sekurang-kurangnya tak sempurna. Ibadat rajin tapi tak tahu mana rukunnya, ya, mana perkara sunatnya, mana yang menjadikan ibadah yang lakukan itu sah ataupun tidak. Ya, tak tahu syarat-syarat sah, rukun, sedangkan itu adalah merupakan perkara asas yang mesti diketahui oleh setiap orang yang beribadat untuk memastikan ibadat yang dilakukan sah. Jadi bila ibadat tidak sah, maka ianya tidak akan diterima, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak nak, ya, orang yang jahil ni belajar ilmu. Kerana sekiranya yang jahil ni belajar ilmu, maka sudah tentu dia akan memperbaiki ibadatnya. Ya. Kalau sekiranya ibadatnya betul, sah, barulah
diterima oleh Allah Ta'ala, maka bila begitu berlaku, maka bagi syaitan itu merupakan suatu kekalahan baginya. Ya, maka kita kena sedar akan hakikat ni. Kerana kini ramai orang yang beribadat, tetapi kalau kita lihat dari segi zahirnya pun ibadat tersebut tidak sah. Ya. Contoh perkara asas, berwuduk. Berwuduk adalah, ada wuduk itu adalah merupakan syarat sah sembahyang. La salata bi ghairi tuhur. Yang makna tidak sah sembahyang itu melainkan seorang itu dalam keadaan bersih, iaitu dalam keadaan berwuduk dan bersih dari sudut pakaian, iaitu berbadan dan tempat solat tersebut. Solat lakukan sebagai contoh. Ia boleh kita perhatikan, ada di kalangan, sama ada yang muda atau yang telah dewasa, ya, yang di kalangan warga, bahkan kita sebut warga emas. Bila kita melihat kepada wuduk mereka pun, ada yang tidak menepati syarat sah berwuduk ni. Maka dibasuh anggota itu tidak sempurna. Ada bahagian-bahagian yang tertentu yang tidak kena air, menyebabkan wuduk tidak sah. Secara automatiknya solat yang dilakukan itu tidak sah. Begitu juga ketika dalam solat sebagai contoh. Ya, solat. Ada yang tidak menyempurnakan rukun fi'li. Tidak ada tamakninah dalam sembahyang. Sebagai contoh. Ataupun sebagai contoh, sujud tidak sempurna. Ada kita lihat. Warga emas, sebagai contoh. Ada. Solat, dia bila solat sujud, ibu jarinya terangkat. Ibu jarinya tidak terkena pada lantai. Di tempat sembahyang sebagai contoh. Maka sujud seumpama itu adalah tidak sah. Ya. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Itu sebagai contoh. Aku diperintahkan untuk sujud oleh Allah dengan 7 anggota. 7 anggota itu ialah dahi, 2 tapak tangan, lutut dan hujung jari ataupun ibu jari kaki tu. Ya, yang mesti terkena pada ibu jari itu, kena pada tempat sujud. Tetapi tidak terangkat ibu jari kaki ataupun kaki itu terangkat ketika melaksanakan sujud. Maka itu merupakan suatu yang tidak bertepatan dengan sunnah dan tidak memenuhi atau tidak menepati syarat sah dalam sembahyang. Ataupun kita panggil rukun lah. Rukun. Sujud itu tidak sempurna. Sebab rukun itu mempunyai syarat-syarat sah. Begitulah dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Masing-masing mempunyai syarat sah yang tersendiri yang mesti dipenuhi ketika melakukan ibadah. Rajin ke masjid, tetapi solatnya tidak sempurna. Itu belum lagi kita menjelaskan tentang solat makmum, muwafiq, masbuk, yang kadang-kadang yang rajin ke masjid pun melakukan ibadat tak betul. Ada yang rajin ke masjid tapi sebagai contoh solat di atas kerusi, yang kadang-kadang kalau kita lihat pelakuan solat yang dilakukan itu adalah tidak sah. Ya. Tidak turun sujud. Untuk sujud di lantai. Sedangkan mampu untuk turun sujud. Tapi tidak. Hanya berada di atas kursi. Ya, sujud tidak kena di tempat sujud. Itu pun banyak berlaku kini. Jadi perlu dalam ibadat ni untuk kita pastikan ibadat kita itu sah. Maka caranya adalah dengan kita belajar, ya, mendalami ilmu berkaitan dengan ibadah ini. Kerana itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Beribadat banyak tetapi tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang keduanya, berdasarkan hadis ini, ialah seorang yang alim, banyak ilmunya. Syaitan akan mengekalkan pelbagai alasan supaya orang yang alim ini malas untuk beribadah. Ya, sehingga si alim ini
meninggalkan ibadat-ibadat sunat, dan lebih teruk lagi akhirnya meninggalkan ibadat yang wajib. Ya, maka dengan itu ilmu yang ada dalam dada kita ni, ataupun ilmu yang ada pada si alim ni tidak beri manfaat kepada dirinya. Ya, bahkan akan menjadi musuh bagi seorang itu pada hari kiamat nanti, kerana tidak beramal dengan ilmu yang ada. Dan itu adalah merupakan satu kejayaan bagi syaitan untuk menjauhkan orang yang alim daripada agamanya, daripada beramal dengan tuntutan ilmu yang ada dalam dirinya. Dan gejala ini kita lihat dalam masyarakat yang ada pada hari ini. Kita melihat golongan yang jahil, rajin beribadat, tapi malas menuntut ilmu, dan orang yang alim, punya ilmu pengetahuan, tapi tidak melaksanakan tuntutan ilmu yang ada dalam dirinya. Sedangkan ilmu itu adalah merupakan suatu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu wajib diamalkan dan wajib disampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah daripada kita termasuk dalam dua golongan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, dengan cara kita sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan kita, terutamanya dalam perkara-perkara yang berkait dengan ibadah, supaya ibadah yang kita lakukan itu sah dan diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita mengamalkan segala ilmu yang bermanfaat yang kita miliki. Kerana pepatah ada mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan maka umpama pokok yang tidak berbuah. Ataupun al-ilmu bila amalin kassahab bila matar. Ilmu tanpa amal seumpama langit ataupun awan yang tidak menurunkan hujan. Mana tidak memberi manfaat dengan ilmu yang ada. Sekali itu untuk kali ini, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Yang baik itu daripada Allah, silap salah kelemah itu daripada saya sendiri. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.